Berkenaan dengan subtopik 9.1 yang diajar pada hari Isnin, komposisi sifat dan kegunaan aloi boleh ditanya dalam soalan objektif. Pelajar perlu hafal komposisi bagi setiap aloi ini. Akan ditanya dalam soalan objektif kertas 1. Selamat sejahtera kepada semua. Dalam PDPR Sains hari ini, kita masuk dua subtopik 9.2 kaca dan seramik dan 9.3 polimer. Kaca. Kaca dipercayai mula digunakan sekitar 5,000 tahun sebelum Masihi. Kaca diperbuat daripada silika. Sebenarnya silika ini adalah komponen utama dalam pasir. Silika sebahagian wujud dia mengandungi silikon dioksida. Dan wujud secara semula jadi dalam pasir. Silika tulen dileburkan sekitar 1,500 darjah Celsius sehingga menjadi cecair dan dibentuk menjadi kaca. Terdapat beberapa jenis kaca. Komposisinya berlainan dan mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Yang pertama, kaca silika telakur. Komposisi utama adalah silika. Dia tak campur dengan apa-apa bahan yang lain. Kaca silika telakur digunakan untuk membuat kanta mata. Ciri-cirinya adalah tahan terhadap haba, lengai terhadap bahan kimia. Kaca soda kapur dibuat daripada silika, kalsium karbonat dan natrium karbonat. Ciri-cirinya, takat leburnya rendah, mudah dibentuk. Kaca soda kapur adalah kaca yang biasa yang digunakan untuk membuat tingkap, cermin tingkap, penutup kaca mentol dan juga untuk membuat pinggan mangkuk. Kaca borosilikat. Komposisinya silika, boron oksida, natrium oksida dan aluminium oksida. Boron bermaksud dalamnya ada boron oksida. Cirinya adalah dia dapat mempunyai ketahanan haba yang tinggi. Selain itu, ia juga tahan terhadap bahan kimia. Kaca borosilikat ini boleh digunakan untuk membuat periuk masak dan juga beradas makmal. Kaca plumbum dibuat daripada silika, plumbum 2 oksida dan natrium oksida. Dia mempunyai takat lebur yang rendah dan indeks biasan yang tinggi. Digunakan untuk membuat prisma kaca.
Silika kaca silika terakor digunakan untuk membuat kanta mata, kanta untuk teleskop, dan ciri-cirinya yang mempunyai ketahanan haba yang tinggi dan lengai terhadap bahan kimia juga membolehkannya digunakan untuk buat alat radas makmal kaca. Kaca soda kapur untuk buat cermin, botol kaca, cermin tingkap, piring, mangkuk ataupun penutup kaca mentol. Kaca borosilikat mempunyai takat lebur tinggi untuk membuat periuk masak ataupun peralatan kaca di makmal. Radas kaca di makmal. Kaca plumbum yang mempunyai indeks biasa yang tinggi boleh buat prisma kaca. Okey, seterusnya kita bagi ke bahas seramik. Apakah seramik? Seramik terdiri daripada bahan bukan logam yang terbentuk hasil daripada tindakan haba pada suhu yang tinggi. Seramik bukan logam. Yang tadi kaca pun bukan logam. Seramik tadi kaca ni semua dibuat daripada silika. Kalau seramik dia dibuat daripada tanah liat. Komponen utama tanah liat ialah aluminium silikat. Seramik mempunyai ketahanan haba dan tekanan yang tinggi. Boleh tahan haba dan tekanan tinggi, tetapi dia rapuh. Rapuh bermaksud senang pecah. Walaupun ia keras tapi ia rapuh. Dan ia lengai terhadap bahan kimia dan tidak berkarat. Selain itu, seramik juga merupakan penebat haba dan elektrik yang baik. Dia tidak memproduksikan elektrik. Dan penebat haba yang baik maksud apabila digunakan untuk masak air ke, dia tak senang hilang haba. Suhu air boleh simpan lama lah. Penggunaan kaca dan seramik dalam kehidupan harian. Berdasarkan ciri-ciri kaca dan seramik yang telah dipelajari, kita telah ketahui bahawa kaca dan seramik sesuai digunakan untuk menghasilkan pelbagai jenis barangan dalam kehidupan harian kita. Hal ini juga dapat memajukan industri kaca dan seramik di negara kita. Aplikasi kaca. Radas makmal seperti bika dan kelangkun dibuat daripada kaca borosilikat kerana ciri ketahanannya yang sangat tinggi terhadap haba dan bahan kimia. Ingat balik komposisi tu boleh ditanya, komposisi kaca. Borosilikat dibuat daripada silika, boron oksida, natrium oksida dan aluminium oksida. Penutup kaca mentol biasanya diperbuat daripada kaca soda kapur kerana cirinya tahan haba dan mudah dibentuk. Prisma kaca dibuat daripada kaca plumbum. Kaca plumbum mempunyai indeks biasa yang tinggi, jadi boleh buat prisma kaca untuk menggaji penyebaran cahaya.
Tingkah kaca yang load sinar membenarkan cahaya masuk ke dalam rumah. Tingkah kaca dibuat daripada kaca soda kapur. Aplikasi seramik. Pinggan mangkuk diperbuat daripada seramik kerana cirinya tahan haba dan tidak terkikis. Jubin seramik yang digunakan sebagai lantai kerana cirinya berkilau menjadikan lantai kelihatan bersih dan cantik. Seramik juga digunakan untuk pembuatan gigi palsu kerana ciri seramik yang keras dan kuat serta lengan terhadap bahan kimia. Okay. Rasanya seramik digunakan untuk membuat palsu kerana keras dan kuat. 9.3 polimer. Apa itu polimer? Polimer ialah molekul besar berbentuk rantai yang terdiri daripada gabungan unit molekul kecil. Dia bermaksud banyak ulangan unit monomer ni apabila dicantum dia menghasilkan rantai molekul yang panjang yang bernama polimer. Polimer boleh dikelaskan kepada polimer semula jadi dan polimer sintetik. Polimer semula jadi adalah polimer yang wujud secara semula jadi berasal daripada tumbuh-tumbuhan ataupun haiwan. Contohnya, kanji. Apabila kanji dihidrolisis, kita makan ubi kentang tu. Sumber kanji. Tapi kanji ni tak boleh diserap. Dia kena dihadam dulu. Dihidrolisis dalam badan kita menjadi glukosa. Kanji adalah sumber karbohidrat untuk memberikan tenaga kepada kita. Polimer menjadi protein. Protein terdiri daripada monomer asid amino. Kegunaan protein adalah untuk membina sel dan tisu badan dan juga menggantikan sel-sel yang rosak. Getah asli. Getah asli terdiri daripada monomer yang bernama isoprena. Getah digunakan untuk membuat produk berasaskan getah seperti sarung tangan, tapak kasut, tayar kereta. Polimer sintetik ialah polimer buatan manusia yang menggunakan bahan kimia. Contoh polimer sintetik, polietina, monomer panggil etina. Poli bermaksud banyak. Polietina, monomer etina. Kegunaan polietina ini adalah membuat botol plastik, beg plastik, baudi. Apa-apa barang plastik yang nipis punya ataupun beg plastik semua ini dibuat daripada polietina. Polistirena. Polistirena adalah ini. Polistirena monomer panggil stirena digunakan untuk membuat bekas pembungkusan peralatan elektrik ataupun bekas pembungkusan makanan. Dan beli peralatan elektrik, contoh kamu beli peti sejuk, ataupun beli TV lah, beli TV kan, dalam ada polistirena tu, itulah bekas pembungkusan peralatan elektrik. Yang bungkus makanan inilah. Tapi polistirena ini boleh mencemarkan alam sekitar apabila dibakar, dia boleh membebaskan gas yang bertoksik. Maka tidak digalakkanlah untuk membungkus makanan kerana takat lebur pun rendah.
tak tahan haba. Yang ketiga, perspex. Ini contoh perspex. Perspex monomer panggil metil metakrilat. Kegunaannya membuat cermin pesawat tingkap kenderaan. Okay. Membuat cermin pesawat tingkap kenderaan, tingkap kereta tu adalah perspex. Cermin pesawat tingkap kapal terbang. Okay. Kertas sintetik. Monomer neoprena. Kegunaan membuat sarung tangan, tayar kereta, tapak kasut. Raja 95 menunjukkan proses pempolimeran dan penyapolimeran. Polimer ini dihasilkan melalui proses pempolimeran. Proses pempolimeran ialah proses pencantuman monomer melalui pembentukan ikatan kimia untuk menghasilkan polimer yang bermolekul besar berbentuk rantai. Penyapolimeran pula merujuk proses apabila molekul polimer berbentuk rantai dipisahkan kepada monomer-monomernya melalui tindak balas kimia. So beza Pempolimeran ialah proses pencantuman monomer untuk menghasilkan polimer yang mempunyai rantai molekul yang panjang. Penyapolimeran adalah proses memisahkan polimer kepada monomernya. Proses pempolimeran penambahan. Pempolimeran yang melibatkan monomer jenis yang sama dengan pemecahan ikatan ganda dua menjadi ikatan tunggal dikenal sebagai pempolimeran penambahan. Okay. Itu unit monomer itu dia dicantumkan untuk membentuk polimer rantai panjang. Okay. Ini panggil pempolimeran penambahan. Polietina ialah salah satu contoh polimer yang dihasilkan melalui proses pempolimeran penambahan daripada monomernya. Dalam pempolimeran penambahan, ikatan ganda dua antara atom karbon ini akan dipecahkan dan akan bergabung dengan monomer yang lain membentuk rantai polimer yang panjang. N ini adalah angka yang sangat besar. Unit berulang ini boleh sebanyak 10,000. Jadi rantai polietina memang sangat panjang, besar. Seterusnya kita lihat kertas asli. Susu kertas asli atau disebut latex didapati apabila batang pokok kertas ditoreh. Susu kertas asli diproses menjadi kertas asli. Polimer semula jadi ini banyak menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara kita. Antara ciri kertas asli ialah kenyal, lembut, tidak tahan haba, penabat elektrik yang baik serta tidak terlap udara. Okey. Apakah kesan tindakan asid dan alkali terhadap latex? Di dalam latex terdapat molekul-molekul getah berbentuk rantai yang diselaputi oleh satu lapisan membran protein.
Lapisan membran protein bagi molekul getah ini adalah bercas negatif. Hal ini menyebabkan molekul getah menolak antara satu sama lain. Dan pada asalnya ia tidak bergumpal. Jadi lateks kekal wujud sebagai cecair. Tetapi kenapa apabila lateks ini terdedah di udara, untuk satu tempoh masa dia akan menjadi purple gel atau kenapa dia akan bergumpal? Ada sebabnya. Okay. Apabila asid ditambah ke dalam lateks, asid ini boleh merupakan asid yang orang tambah ataupun asid yang dirembeskan oleh bakteria di udara. Kalau orang yang tambah, kita tambah asid formic. Atau asid metanoid. Okay. Dalam asid terdapat ion hidrogen yang bercas positif. Ion hidrogen yang bercas positif ini akan meneutralkan membran, permukaan membran protein yang bercas negatif. Maka molekul-molekul getah akan berlanggar antara satu sama lain. Bila dia mengocakkan, jadi dia melanggar. Jadi hal ini menyebabkan membran protein pecah dan rantai polimer getah akan keluar dan saling berbelit atau saling bergumpal, membentuk gumpalan pepejal. Okay. Asid ada dua, satu yang sengaja tambah ke dalam. Satu adalah secara semula jadi, di udara ada bakteria. Bakteria boleh merembeskan asid laktik. Sebab itu apabila lateks ini dibiarkan di mangkuk susu getah ini satu malam, dia akan bergumpal. Hari keesokan orang boleh kutip macam bentuk ini. Kerana asid laktik dari bakteria ini, asid ada ion hidrogen. Ion hidrogen bercas positif ini meneutralkan membran protein zarah-zarah getah bercas negatif. Jadi, molekul getah berlanggar dan rantai polimer getah berkumpal. Okay, ini ialah gambar raja yang menerangkan penggumpalan lateks oleh asid. Saya terangkan lagi kali kedua. Lagi. Okey, ini merupakan gambar membran protein. Selaput luar itu panggil membran protein. Membran protein membran protein zarah getah ini bercas negatif, bercas negatif. Jadi pada asalnya molekul getah tidak akan berkumpal kerana cas negatif dengan negatif akan saling menolak. Maka pada mulanya lateks adalah dalam bentuk cecair. Tetapi apabila asid ditambahkan, asid ini merupakan asid formic ataupun asid laktik dari bakteria. Apa berlaku? Asid mengandungi ion hidrogen. Ion hidrogen yang bercas positif ini akan meneutralkan membran protein zarah getah yang bercas negatif. Positif negatif saling menarik, maka akan neutral. Positif 1 tambah negatif 1 sama dengan kosong dan neutral tak ada cas. Kalau tak ada cas maka
molekul getah itu akan berlanggar antara satu sama lain dan rantai polimer getah. Okey, apabila molekul getah ini berlanggar antara satu sama lain, membran protein akan pecah. Dan rantai polimer getah akan bergumpal. Okey. Maksudnya ia akan berubah menjadi pepejal. Jika lateks dibiarkan tanpa ditambah asid, lama-kelamaan lateks itu akan menggumpal juga akibat daripada tindakan bakteria yang menghasilkan asid dan meneutralkan membran protein molekul getah. Apabila membran protein molekul getah telah dineutralkan, molekul getah akan berlanggar antara satu sama lain dan rantai polimer getah akan keluar dan bergumpal. Tadi, apa yang dijelaskan tadi adalah asid menyebabkan lateks bergumpal. Bagaimana dengan tindakan alkali terhadap lateks? Tengok ayat ini. Apabila alkali ditambah ke dalam lateks, ion-ion hidroksida daripada alkali ada ion hidroksida yang bercas negatif. Ion-ion hidroksida daripada alkali yang bercas negatif akan meneutralkan ion hidrogen daripada asid. Cas yang berlainan tu dia akan saling menarik, dia akan neutral. Jadi tanpa asid cas-cas negatif kekal pada membran protein dan molekul getah tetap menolak antara satu sama lain dan tidak berlanggar. Jadi, lateks kekal dalam bentuk cecair. Okey, kesimpulan ialah tadi asid menggumpalkan lateks. Sekarang alkali mencegah penggumpalan lateks. Pentingnya kena tahu tindakan asid dan alkali terhadap lateks dan bagaimana mekanisme penggumpalan lateks oleh asid boleh berlaku. Kali kedua saya terangkan. Tengok gambar ini. Okey. Membran protein molekul getah yang bercas negatif ia dineutralkan oleh start. Gambar ini menunjukkan pada asalnya membran protein molekul getah adalah bercas negatif. Tetapi, disebabkan tindakan bakteria ini merembeskan asid. Asid ada ion hidrogen.
ion hidrogen yang bercas positif. Apabila alkali ditambahkan, alkali dia mengandungi ion hidroksida yang bercas negatif. Jadi ion hidroksida yang bercas negatif itu ia akan meneutralkan ion hidrogen. Maka ini menyebabkan membran protein bagi molekul getah kekal bercas negatif dan saling menolak antara satu sama lain. Maka lateks kekal sebagai cecair. Ya, ayat ini penting. Ya, seterusnya disebabkan oleh getah asli ini ciri-cirinya adalah tidak sesuai ya untuk membuat barangan produk berasaskan getah yang tahan lama kerana getah asli ini lembut, tidak tahan haba. Maka pemukanan getah ini adalah satu proses di mana getah asli ini dipanaskan bersama dengan sulfur untuk membuat getah terbukan. Proses ini panggil pembukanan getah. Itu proses pemanasan getah asli bersama dengan sulfur. Getah yang terbukan ini dia mempunyai ciri-cirinya. Di sini dia mengatakan kenapa nak menjalankan proses pembukanan getah. Kenapa getah asli perlu melalui pembukanan? Kerana sifat semua jadi getah asli lembut, tak tahan haba. Jadi tak sesuai untuk buat contoh tayar kereta. Kerana tayar kereta ini kena tahan haba. Bila tayar kereta, kenderaan berjalan di atas jalan raya dah lama, bila berlaku gesiran pada permukaan jalan raya tu, dia akan menghasilkan haba. Kalau haba yang dihasilkan banyak tu, dia akan menyebabkan tayar itu lembik. Disebabkan getah sudah menjadi getah terbukan, maka dia boleh tahan takat lebur yang tinggi. Charles Goodyear, zaman dia hidup 1800 hingga 1860. Goodyear tahu, semua orang tahu kan. Goodyear sebenarnya adalah ambil daripada nama family bagi Charles, Charles Goodyear. Apakah sumbangannya dalam bidang tayar? Dialah yang mencipta getah terbukan. Dia telah menemui kaedah pembukanan getah pada tahun 1839. Bagaimana kaedah pembukanan getah ni? Dia memanaskan satu campuran getah asli dengan 1 hingga 3% sulfur mengikut cisim. Ni sulfur. Proses pembukanan boleh membaiki sifat getah menjadikannya lebih kuat. Pembukanan ialah proses pemanasan getah bersama sulfur. Dalam proses pembukanan, atom-atom sulfur ditambahkan ke dalam molekul-molekul polimer getah asli yang berbentuk rantai. Getah yang diperoleh melalui proses ini tersebut getah terbukan. Getah asli yang melalui proses pembukanan
dia akan membentuk getah terukan. Okey, kita lihat gambar ini. Rantai polimer getah asli ini, bila dia dipanaskan bersama dengan sulfur, akan membentuk rangkai silang sulfur. Ini bentuknya. Rangkai silang sulfur ini menyebabkan rantai polimer getah ini tidak mudah menggelongsor antara satu sama lain. Apabila dia diregang dan dilepaskan, dia akan balik semula kepada keadaan asal. Dia tidak mudah kendur. Maksud kekenyalannya lebih tinggi. Ya? Tak mudah putus. Struktur molekul bagi getah terukan dilihat mempunyai ikatan antara setiap rantai polimer getah, manakala bagi getah asli tidak. Okay. Bagi getah asli tiada rangkai silang sulfur. Bagi getah terukan terdapat rangkai silang sulfur antara rantai polimer getah. Jadi hal ini disebabkan oleh atom sulfur yang ditambah menghasilkan rantai silang. Menghasilkan rangkai silang antara rantai polimer getah. Jadi apabila daya dikenakan, daya bermaksud getah terukan diregangkan atau dilepaskan. Rantai polimer getah terukan suka untuk menggelongsor dan apabila haba dikenakan, struktur molekul getah terukan suka diputuskan. Maka getah terukan adalah lebih keras, lebih kenyal dan mempunyai takat lebur yang lebih tinggi. Inilah merupakan antara ciri-ciri getah terukan. First, keras dan lebih kenyal. Dua, tahan terhadap haba. Ketiga, tidak telap terhadap cahaya dan udara. Keempat, ia tidak akan bertindak balas dengan asid dan alkali. Kalau getah asli, dia akan senang bertindak balas dengan asid alkali. Kalau getah terukan yang ada rangkai silang sulfur ni, ia akan tahanlah terhadap tindakan bahan kimia. Ciri kelima bagi getah terukan adalah dia tidak mudah teroksida di udara. Kalau getah asli tu mula dia putih, lama-lama letak dia dah jadi kuning lah, dah jadi perang, akhirnya hitam. Itu ya proses pengoksidaan yang berlaku. Dan keenam, cirinya sama dengan getah asli lah. Dia merupakan penebat elektrik yang baik. Getah terukan digunakan untuk membuat 3 benda lah. Okay. Secara lazimnya, first, sarung tangan. Sarung tangan bukan sarung tangan yang jenis latex tu. Dia ialah sarung tangan yang tahan terhadap asid atau bahan kimia. Ini tayar kereta atau buat tapak kasut. Teknologi terkini berasaskan getah. Getah merupakan salah satu komoditi utama di Malaysia. Industri getah membantu meningkatkan ekonomi negara. Negara kita menjalankan penyelidikan dan pembangunan terhadap getah oleh Lembaga Getah Malaysia. Supaya industri getah di negara kita dapat diteruskan dan bertambah maju pada masa hadapan. Ini siapa Orang yang kita tak kenal kita jangan invite ya. Mana tahu dia bukan manusia kan. Institut
yang menjalankan penyelidikan dan pembangunan terhadap getah di Malaysia panggil Lembaga Getah Malaysia. Ia memajukan industri getah dengan membuat kajian terhadap pokok getah supaya menghasilkan bakal lebih baik, bagaimana nak menolong peladang getah untuk cara-cara lah untuk memajukan ladang itu. Selain itu, terdapat beberapa penemuan baharu telah dihasilkan menggunakan keistimewaan getah dalam bidang pembuatan dan pembinaan. Teknologi terkini berasaskan getah. Ingat, getah bukan limit untuk buat tayar kereta, tapak kasut dan sarung tangan sahaja. Sekarang getah pun boleh buat jalan raya. Iaitu asfalt terubah suai getah bekuan CMA sebagai konkrit asfalt untuk menurap jalan raya supaya tahan lebih lama, tahan haba, mengurangkan bunyi bising dan bertakan jalan raya. Asfalt terubah suai getah bekuan. Dan ini getah color. Getah color merupakan cat lukisan yang dihasilkan daripada latex untuk kegunaan seni visual. Ada cat yang dibuat daripada latex. Dan ini pad landasan. Dia ada pelapiknya, rubber tu. Pad landasan yang dibuat daripada getah diletakkan di antara landasan dengan enjin kereta api untuk mengurangkan getaran dan bunyi. Itulah tentang dua unit kaca dan seramik dan polimer. Dalam polimer, ada polimer semajadi, polimer sintetik, kena tak bezakan, dan getah asli. Bagaimana getah asli boleh menggumpal dia disebabkan tindakan asid. Kalau tindakan alkali kata latex, dia mencegah penggumpalan latex. Seterusnya, pembukanan getah iaitu pemanasan sulfur dengan getah asli akan menghasilkan getah terbukan mempunyai ciri-ciri lebih keras, lebih kenyal. Seterusnya, saya nak sambung sikit tentang teknik menjawab soalan esei bab 9, buku SPS muka surat 105. Yang lain itu, 9 muka surat lain itu saya tak bincanglah dalam sesi PTBI ini, tapi saya nak belajar buatlah sendiri. Buku SPS Form 4 muka surat 105. Teknik menjawab soalan esei mengeksperimen, Sains SPM. Dalam bahagian C kertas 2, soalan ke-11 merupakan soalan mengeksperimen dalam bentuk ini. Ia merupakan soalan wajib yang tiada pilihan. Pelajar mesti menguasai, mesti buat. Kita lihat contoh soalan ini. Sebelum ini, kamu telah terdedah kepada teknik menjawab soalan konsep dan teknik menjawab soalan penyelesaian masalah. Dan soalan isi yang ketiga adalah jenis soalan mengeksperimen. Ini merupakan soalan mengeksperimen yang pertama lah yang ditanya pada akhir setiap bab SPS tu. Kaji pernyataan di bawah. Banding besi, keluli yang sejenis alloy. Banding besi, berbanding dengan besi, keluli adalah lebih tahan terhadap kakisan. Oleh itu, keluli atau alloy adalah pilihan yang lebih baik dalam industri pembuatan.
Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas. Hipotesis mesti berkaitan dengan pernyataan ini. Okey, dalam pernyataan ini, pelajar perlu tentukan apakah pemboleh ubah PM dan PB dalam pernyataan ini. Chong Hui Ki boleh respon? Nyatakan pemboleh ubah PM dalam situasi itu. Faris? Pelajar jangan salin jawapan di belakang. Jawapan belakang salah. Boleh respon tak? Bagi jawapan. Cuba salah tak apa. Sekarang saya bagi jawapan. Kalau exam kamu macam ini, macam mana you nak score? Betul tak? Okey, di sini pemboleh ubah dimanipulasikan PM dalam pernyataan adalah alloy dan logam tulen. Besi dan geli. Ataupun logam tulen dan alloy. Okay, pemboleh ubah bergerak balas berdasarkan pernyataan adalah ketahanan terhadap kakisan. Okay. Jadi macam mana nak buat hipotesis? Mesti PM didahului dengan PB. Kerana PM yang mempengaruhi PB. Apa itu PM? PM ialah pemboleh ubah dimanipulasikan, PB ialah pemboleh ubah yang bergerak balas. Dalam hipotesis jangan sebut tentang paku kerana dalam pernyataan dia pun tak sebut tentang paku. Okay, jawapan alloy lebih tahan terhadap kakisan berbanding logam tulen. Ataupun keluli lebih tahan terhadap kakisan berbanding logam tulen.
Faham tak? Kalau yang depan tulis keluli, belakang mesti besi, mesti sepadan. Tak boleh depan kata keluli, belakang kata logam tuling. Faham? Kenapa kelas ni ya susah sangatlah buka mulut untuk respon punya. Saya tak faham lah. Macam cakap dengan tunggul. Okay, hipotesis jangan sebut paku sebab kita ni sekarang kat A ni. Dia kata hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas, bukan untuk soalan di bawah. Okay, kita masih di A ni. A berkaitan dengan pernyataan. Kamu boleh buat dalam bentuk perbandingan. Macam ini. Bahagian B berkaitan dengan eksperimen. Anda dibekalkan dengan paku keludi, paku besi, larutan natrium klorida dan radas yang lain. Jadi kamu kena tahu apakah radas yang lain yang diperlukan untuk eksperimen ini. Pada hari Isnin, kita telah pun bincang tentang soalan eksperimen wajib nombor 5. Pelajar pun boleh rujuk ini. Cuma yang tadi kita guna larutan natrium klorida. Jadi kena ubah gambar raja ini. Jangan salin tanpa pemahaman. Kamu kena tahu apa yang perlu ambil, apa yang tak boleh. Okay. B1, nyatakan tujuan eksperimen. Bagaimana nak jawab tujuan eksperimen? Dia ada satu format menjawab. Untuk mengkaji hubungan antara PM dengan PB. Jadi untuk menjawab tujuan, pelajar kena tahu pemboleh ubah dahulu. Okay, kita tengok 2B, kita jawab B2 dulu. Cari PM, PB dan PD. Untuk eksperimen 2B tu. Okay, Sarah, sila nyatakan pemboleh ubah yang dimanipulasikan berdasarkan eksperimen 2B. Cik minta apa? Boleh ubah apa? PB. Sorry, PM ialah apa? PM, besi dan keluli. Ha?
Besi dan keluri yang atas, kenyataan. Yang bawah. Pernyataan. Ah, Paku keluli. satu je. Selain paku keluri ada apa lagi? Paku besi. Larutan Hmm. natrium klorida. Jangan banyak sangat. Di sini kamu kena tahu. Radas yang dia bagi ni, apakah yang apakah yang merupakan penyebab? Okay. Jadi, baik. paku ada dua yang berbeza kan? So, ini panggil apa? Apa istilahnya? Iqlil boleh jawab? Boleh ulang balik tak cikgu soalan tadi? Pemboleh ubah dimanipulasikan berdasarkan B ni ialah apa? Uh, Selain paku besi dan paku keluli, apakah jawapan lain untuk PM? Larutan natrium klorida. Bukan. Contoh contoh ada pen yang 1.0 kan, ada pen yang 0.7, ada pen yang matanya 0.5. So ini panggil apa? Bila berlainan tu, okay, namanya panggil pen, okay, tapi apakah yang tak sama tu? Satu perkataan, apa? Paku besi dan paku keluli boleh terima ataupun satu lagi jawapan pun boleh. Apa itu? Apa yang berbeza kat sini? Jenis. Ha? Jenis paku. Bagus. Siapa yang respon Saya nak tahu nama lah. Cahuiki. Oh, okey, bagus. Jenis paku yang berlainan. Jadi jawapan boleh terima jenis paku juga. Faham? Okey, pemboleh ubah bergerak. Tak balas.
ke keadaan paku ada pemboleh ubah yang bergerak balas. Yang lain jangan tulis Ini sahaja boleh terima. Sebut nama dia. Jenis larutan je. You tengok dari soalan. Paku keluli, paku besi. So ini dua berbeza kan? Ini ialah PM. Jenis paku. Bergerak balas, keadaan paku. Jenis larutan, dimalakan. Okey. Radas Nona dia. Ya saya. Nona dia. Untuk eksperimen ini. Paku Guna apa paku isi keluli. lautan natrium klorida? Ya, selain daripada yang diberi soalan dan ada selainnya apa? Paku besi dan paku keluli. Radas lain. So, sini ada 4. Kamu jangan ulang soalan. Kalau salin soalan, you tulis paku keluli, paku besi, lautan natrium klorida. Salin balik ini ya. Tak ada markah. You mesti tulis radas itu secara spesifik apa. Radas lainnya apa. Kalau lautan kita guna apa Tabung isi? uji. You sudah dapat tabung uji. You tak tulis tabung uji salah. Okay, prosedur mesti disertakan dengan gambar raja susunan radas yang berlabel. Lukis 2 tabung uji. Yang pertama berlabel P, kedua berlabel Q. Ni nak label A, B pun boleh, tak kisah. Yang penting ada label. Gambar raja ini yang siap dengan label ni lengkap, dia akan dapat 3 markah. Iaitu dia dapat PM1, PM2 dan PD. Pemboleh ubah dimanipulasikan pertama, paku besi. Pemboleh ubah dimanipulasikan kedua, paku keluli. Yang dimalahkan larutan natrium klorida. Jenis larutan yang betul. Dia dapat markah untuk PD. Dalam prosedur lah. So prosedur actually 4 markah. Gambar raja ini dia sudah dapat 3 markah. Lagi 1 ayat dia perlu tulis sahaja. Okay. Ayat ini tak perlu. Kita tak perlu kata nak bersihkan lah paku keluli dan paku besi dengan kertas pasir kerana di dalam soalan selain radas tambahan tidak menyatakan kertas pasir kan. Maka tak wajib nyatakan di prosedur. Sekiranya soalan dia ada tambah kertas pasir. Sekiranya maka di prosedur mesti nyatakan kertas pasir. Itu
Kena bersihkan kedua-dua paku besi dan paku keluli dengan kertas pasir dahulu. Tapi sekarang taklah, sebab di senarai radar tambahan dalam soalan tak sebut pun tentang kertas pasir. Maka kat prosedur tak wajib nyatakannya. Okay, kita terus kepada ini. Isi padu tak perlu mention juga. Tuangkan lautan natrium klorida ke dalam tabung uji P dan Q sehingga separuh penuh. Sekurang-kurangnya mesti dapat merendamlah kedua-dua paku tu. Jangan hanya merendam separuh je. Jadi bila you tuang separuh penuh tinggi tu confirm dapat merendam kedua-dua paku besi sepenuhnya. Okay. Perhatikan dan rekodkan keadaan paku selepas 2 hari. Okey, 3 ayat saja. Markah keempat adalah ini. Perhatikan dan rekodkan keadaan paku. Keadaan paku adalah yang kita boleh perhatikan. Kita perhatikan dia berkarat ke tidak. Kurang-kurang 2 harilah. Tabung uji dan kandungannya dibiarkan di atas rak tabung uji. 2 hari. Terus tuangkan larutan natrium klorida ke dalam tabung uji P dan Q sehingga separuh penuh. Langkah kedua, lepas you tuangkan larutan natrium klorida ke dalam tabung uji PQ, apa you buat? You masukkan paku besi dan paku keluli masing-masing di dalam tabung uji P dan Q. Ketiga, perhatikan dan rekodkan keadaan paku selepas 2 hari. Penjadualan data. Macam ni, you takkan dapat satu mata. Penjadualan data, tajuknya mesti ada PM dengan PB. PM dengan PB tersurat. PB tersurat. Nyatakan jenis paku, paku besi, paku keluli. Keadaan paku macam mana, tak payah isi lah. Okay, tapi jawapannya kamu tahu kan, paku besi berkarat, paku keluli tidak berkarat. Berkarat tidak berkarat, jawapan itu tak perlu tulisnya. Tahu sahaja dah cukup. So ini merupakan teknik menjawab soalan eksperimen, soalan 11, soalan wajib tiada pilihan dalam SPM kertas 2. Kamu mesti menguasai teknik menjawab esei eksperimen. Lagi satu, pemboleh ubah bergerak balas ada 2 jenis. Satu yang tersirat, satu yang tersurat. Kalau yang tersirat tu adalah ketahanan paku terhadap kakisan. Tapi dalam penjarahan data, kamu tak boleh tulis ketahanan paku terhadap kakisan. Tajuk ini mesti merupakan yang tersurat, yang boleh perhatikan dan diukur. Mesti dapat perhatikan. Ketahanan paku terhadap kakisan adalah yang tersirat. Faham? Kamu tak boleh perhatikan secara langsung, tapi you melalui keadaan paku boleh secara langsung. So ini maksud tersirat, tersurat. You tulis satu saja pun cukuplah, tulis keadaan paku. Okay?
Ang Xiang Zi boleh respon tak? Ang Xiang Zi. Ang Xiang Zi. Ang Xiang Zi. Kalau ni tengok kalau saya tanya tak ada respon bermaksud apa? Bermaksud tipu lah. Berpura-pura sahaja. Saya suruh you buka mic, saya nak tanya. Dah, bos sampai mana Boleh. Bos sampai mana dah? Bab 6. Sudah hantar ke belum? Belum. You tahu hantar Google Classroom tak? Tak tahu kena belajar. You pandai main game punya, jangan tipu kata tak tahu. Okay? Faham? Bila boleh hantar? Nanti saya sudah bab 6. You tahu esok last day. Kalau saya tunggu sampai esok, pelajar-pelajar yang masih malas itu, saya terpaksa kalau ibu bapa bagi tahu lah. Akma Amsyah baru join ya? Bangun tidur pukul berapa? Pukul 10. Kenapa lambat join tadi? Saya baru buka WhatsApp. Bukan alasan ini sebab kamu ambil ringan, tak fokus. Orang dah 1 jam lebih baru you join. Lain kali tolong menempati masa PDPR. Pukul 1 start. Okay? Pukul 11. Jangan lewat. Boleh? Boleh. Sudah hantar ke Google Classroom ke belum? Saya tak jumpa link. Alamak, bukan link lah. Google Classroom ada satu app punya. You download app itu, hantar ke sana. Kita tak Sudah guna link. Dah download. You nak link kelas ke apa? Saya tak tahu macam mana nak hantar. Tolong tanya kawan kamu. Tak tahu bagi SMS kawan tanyalah. Faham? Jangan bagi alasan tak tahu lepas tu tak nak buat. You main game Sudah boleh siap. main. Okay? Tolong bagi tanya Google macam mana upload tugasan Google Classroom. You pandai Google Jangan kata tak tahu, saya nak you settle masalah ini juga. Dah sampai bulan berapa, sampai sekarang pun masih tak tahu. Wilda? 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 Ya. Minggu lepas you ada hantar, tapi 17 Mei. Lepas 17 Mei you tak hantar. Okey, Wilda, nanti saya saya tengah cakap dengan you lah. You tak lengkap kan? On off minggu ni hantar, minggu ini tak hantar, macam tu tau. Kamu semua jangan ingat saya ni tak tahu Saya ada semak punya. Siapa buat, siapa tak buat. Okay? Jangan you sendiri buat bodoh ingat orang lain tak tahu. Okay? Saya tanya soalannya, tak ada respon. Saya tak tahu you akan lulus ke tak. Kalau you terus malas. Okay, sila siapkan semua Kita 1 jam setengah dah. So kita berhenti kat sini lah. Terima kasih.